Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung, 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah, kemudian siksaan itu berlalu? Ternyata ketika ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, arja amalin, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga, Bilal bercerita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku nggak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Zikir. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalnya yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, ia sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana, lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid yang dikasihi sekalian, InsyaAllah bersama dengan saya Ustaz Fakaruddin untuk kita mempelajari pelajaran pada hari ini. Okey. Tajuk apa yang kita nak belajar ini adalah kita akan belajar mengenai dalam bidang Al-Quran
pendidikan Islam tingkatan 2, iaitu mengharap keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, InsyaAllah diharap kita semua dapat kamu semua dapat berada dalam keadaan sihat walafiat, InsyaAllah. Okey, seterusnya, sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, perlu kita sediakan diri kita mulakan dengan duduk dengan tertib dan tenang. Okey, seterusnya kita mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, yang seterusnya kita membaca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seterusnya, kita memastikan semua peralatan yang ada sesuai untuk pembelajaran telah dipersiapkan. Dan yang terakhir, kita ikhlaskan hati dan jom fokus. Okey? Okey, sebelum kita masuk kepada isi ayat Quran tersebut, kita perlu tengok objektif pelajaran yang kita nak capai pada hari ini. Yang pertama, kita dapat membaca dan memahami maksud surah Ali Imran ayat 133 dan 136. Yang kedua, kita dapat mengetahui ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang ketiga, kita dapat mengetahui syarat-syarat taubat. Manakala yang keempat, kita dapat menjawab soalan kebat. Okey? Okey, yang pertama, Ustaz akan baca ayat surah Ali Imran ayat 133 hingga ke 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Okey. Terusnya kita tengok maksud setiap potongan ayat itu sendiri. Okey. Okey, bermula pada ayat yang 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maksudnya, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhanmu.
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan mendapat syurga yang lebarnya seluas segala langit dan bumi, dan disediakan bagi orang yang bertakwa. Ini merupakan balasan bagi orang yang mengerjakan amal yang baik. Mereka akan dapat syurga di mana keluasannya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Okey. Ayat yang seterusnya, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, iaitu orang yang mendermakan hartanya silap. Orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Ini merujuk pada orang yang bertakwa tadi. Orang yang bertakwa itu apa? Iaitu orang yang mendermakan hartanya masa susah ataupun senang, dan seterusnya wal kaziminal ghaiz, dan orang yang menahan kemarahannya. Okey. Dan seterusnya apa? Wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa yang kita akan tengok pada slide yang seterusnya. Dan yang seterusnya apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang membuat perkara yang baik. Okey, ayat yang ke-35, wallazina iza fa'alu fahishatan, dan juga orang yang apabila melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri sendiri, zakarullah, dan mereka segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lizunubihim, lalu memohon ampun akan dosa mereka. Ini merujuk kepada orang yang segera bertaubat kepada Allah. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Allah. Okey. Selepas kita melakukan satu dosa dan kita akan bertaubat, dan sememangnya Allah Maha Pengampun. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang dilakukan itu sedangkan mereka mengetahui kesalahan dan akibat daripada perbuatan tersebut. Okey, ayat yang ke-136, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, orang yang sedemikian sifatnya balasannya adalah keampunan daripada Tuhan mereka. Ini merujuk kepada orang yang bertaubat tadi. Okey, wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan syurga yang mengalir di bawahnya beberapa batang sungai dan mereka kekal di dalamnya. Ini merujuk kepada balasan kepada orang yang bertaubat kepada Allah dan orang yang bertakwa. Mereka dapat mendiami syurga yang kekal selamanya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Ini ada yang merujuk kepada ayat tadi. Okey. Okey, nampak tak? Nampak? Okey. Okey, kita pergi kepada maksud taubat, iaitu apa yang dimaksudkan dengan taubat. Taubat ini adalah kembali mentaati Allah setelah melakukan maksiat ataupun dosa. Hukum taubat adalah wajib berdasarkan kepada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maksudnya apa? Dan bagi setiap umat itu ada tempoh, ada usianya, ada tempoh, maka apabila datang tempohnya tidak dapat
mereka dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak dapat pula mereka didahulukan. Ini bermaksud setiap umat Islam tu ada tempoh usia mereka. Maksudnya, jika usia yang diaturkan ataupun khoda mereka diaturkan oleh Allah, pada usia tersebut mereka akan kembali kepada Allah ataupun meninggal dunia, tidak akan ditarik ataupun tidak akan dilambatkan walaupun sesaat. Jadi daripada ayat ini dapat kita maksudkan bahawa dalam kehidupan kita ini, setiap masa kita akan didatangi dengan kematian. Jadi kita perlu bertaubat sepanjang masa supaya nanti tidak terlambat. Okey, syarat-syarat taubat ni ada 4. Yang pertama, menyesal dan berhenti melakukan dosa. Okey. Yang kedua, beristighfar, memohon keampunan kepada Allah. Yang keempat, berazam untuk kita tak buat lagi kesalahan ataupun dosa yang kita dah lakukan. Yang keempat, jika berdosa mengaitkan dengan manusia, kita perlu meminta maaf dengan orang yang kita buat kesalahan. Dan kalau kita ada ambil haknya, kita perlu pulangkan haknya ataupun barang, dan kita minta supaya dihalalkan jika kita terambil dan benda itu hilang dan sebagainya. Kita minta dihalalkan ataupun kita mengganti rugi. Ini berdasarkan kepada surah Ali Imran ayat yang ke-135 tadi. Okey. Okey, yang seterusnya adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa ni apa? Ada 4. Yang pertama, memohon keampunan serta memulangkan hak. Yang kedua, menyumbang harta pada waktu senang dan atau susah. Ini lebih kepada orang-orang yang bersedekah. Sebab apa? Kita dalam bersedekah ini, kita jangan tunggu kaya baru nak susah. Kita tunggu apa yang kita ada ni, kita terus dia bagi. Ya. Yang ketiga adalah kita menahan kemarahan. Orang buat apa kat kita pun, orang lain buat jahat kat kita, orang lain aniaya kita perlu tahan kemarahan dan kita jangan balas balik dengan kejahatan. Yang keempat ni bagi rapat dengan yang ketiga, menahan kemarahan. Itu kita mudah memaafkan orang. Walaupun salah kita minta maaf. Itu adalah lagi mulia, lagi bagus daripada kita nak meminta orang lain untuk minta maaf kepada kita. Okey? Okey, yang seterusnya, yang ni adalah spektrum ilmu. Spektrum ilmu, ya. Okey. Macam mana kita nak uruskan kemarahan? Okey, yang pertama, kita membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, kalau tak boleh juga, kita buat dengan cara yang kedua. Itu kita ubah posisi dengan yang lebih rendah. Jangan kita ubah posisi dengan yang lebih tinggi. Dia akan menambahkan lagi kemarahan. Yang ketiga, kita berdiam diri. Kita cuba tahan mulut kita, cuba tahan diri kita daripada membuat sesuatu. Yang keempat adalah berwudu. Sebab apa? Sebab kemarahan ni ibarat seperti api. Jadi, bila mana kita berwudu, dia unsurkan air, dia akan memadamkan ataupun slowkan kemarahan. Dia akan meredakan. Dan seterusnya, ataupun kita boleh mandi ataupun basahkan diri supaya kita dapat lebih tenang dan lebih selesa. InsyaAllah. Okey, pengajaran ayat ada 2. Kita dapati daripada ayat ni, kita perlulah segera bertaubat kepada Allah supaya menjadi orang yang bertakwa. Yang seterusnya, kita mestilah memaafkan kesalahan orang lain agar hidup lebih harmoni. Okay.
jika kita tak maafkan orang lain, hati kita ni sentiasa dalam keadaan gelisah ataupun orang panggil tak senang duduk. Kita akan sentiasa nak kata, ish, awak dia ni tak minta maaf kat aku ni. Kenapa tak minta maaf kat aku ni? Kita akan rasa gelisah dan kita akan rasa macam tak puas hati. Okey, kita tengok kepada soalan kebat ni. Okey, kita tengok, kita sama-sama baca. Sewaktu membeli makanan di sekolah, salah seorang murid telah melanggar anda. Makanan yang dibeli tertumpah pada baju anda. Jelaskan tindakan anda. Okey, apakah tindakan kita jika kita berada dalam situasi sebegini? Okey, kita tengok jawapan daripada soalan kebat ni. Okey, saya akan menahan kemarahan saya kerana ianya merupakan ciri orang yang bertakwa. Okey, maksudnya individu yang terkena baju tu dia akan menahan marah dia. Sebab apa? Sebab dia tahu itu ciri yang bertakwa, ciri orang yang bertakwa. Dan kesannya sebab apa dia menahan? Dia memikirkan pergaduhan itu dapat dielakkan. Dan kesimpulannya, kita hendaklah mudah memaafkan kesalahan orang lain agar hidup lebih harmoni. Kalau kita tengok akibat, kalau dia marah dan dia memulakan pergaduhan, bukankah itu akan membawa kepada perpecahan dan membawa kepada mencederakan orang lain dan seterusnya akan membawa perkara yang lebih buruk. Jadi dengan cara menahan kemarahan tu, dia dapat membawa perubahan yang besar dalam kehidupan ataupun hubungan sesama manusia. InsyaAllah. Okey? Boleh. Okey. Terus. Okey, seterusnya Ustaz akan bagi soalan pengukuhan di bahagian deskripsi di bawah. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di hari dan waktu yang lain yang akan kita belajar pada tajuk yang berikutnya. Okey, insyaAllah kita tutup majlis ilmu kita dengan tasbih farah dan salatul khas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.